Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil, Ustaz Arun, Ustaz Azbi, anak-anak, tuan-tuan sidang jemaah muslim dan muslimat yang dikasihi sekalian. Tuan Haji Syekh Husin, alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur kepada Allah Ta'ala kesempatan pada pagi hari ini. Kita teruskan lagi urusan baik kita pada mencari keredaan Allah, mengumpul pahala dan juga ganjaran bekalan akhirat. Dan untuk kejayaan itu kita pastikan niat kita adalah benar, tuan-tuan. Niat kita adalah benar. Ada satu kalam yang keluar daripada Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, cantik untuk kita ambil sebagai iktibar. Pada satu ketika Imam Al-Ghazali menyebut, aku mendapat tahu bahawa siapa yang mengamalkan ikhlas selama 40 hari maka akan keluar yanabi'u al-hikmah, keluar sumber-sumber untayan-untayan hikmah daripada mulutnya. Siapa yang beramal ikhlas kerana Allah selama 40 hari, maka dia akan dapat kalam-kalam hikmah daripada mulutnya. Fa'amaltuhu, maka aku beramal lah selama 40 hari, aku jaga niat aku kerana Allah. Tiba-tiba la yahdusu syai'un, tak berlaku apa-apa pun. Dia kata tak ada pun kata-kataan yang hebat-hebat dan hikmah, kalam hikmah keluar daripada mulut aku. Kalam hikmah ni ataupun hikmah ni kita sebut makna dia perkataan yang padu, kan? Kataan yang bila kita dengar tu sampai ke hati, yang bila dibuat satu-satu perbuatan dahsyat, tepat, melekat. Itu orang panggil hikmah lah tu. Jadi Imam Al-Ghazali dia cubalah beramal 40 hari ikhlas untuk dia dapatkan kekuatan hikmah tadi, tapi tak ada apa-apa berlaku. Lantas dia kata, sa'al tu ba'da al-arifin, aku tanyalah sebahagian daripada ahli ulama yang arif billah ni, ulama-ulama yang ikhlas kerana Allah ni, tentang perihal masalah aku. Maka ahli ulama kata apa? Innama ikhlasuka li nafsik, innama ikhlasuka li hikmah wala ikhlasu lillah. Bahawa kamu ketika meniatkan ikhlas selama 14 hari, sebenarnya ikhlas kamu tu kerana hikmah, bukan kerana Allah. Dia faham tak? Dia punya, nampak tak? Amalan kita sikit je pusing, dia tak sampai terus, tuan-tuan. Imam Al-Ghazali ni dia cuba beramal dengan penuh keikhlasan, semayang lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, amal ma'ruf nahi munkar lillahi ta'ala. Cuma dalam kepala dia tu, dia ada teringat pada apa tu? Ya nabi'u al-hikmah. Dia nakkan satu benda, dia mengharapkan benarnya perkataan. Ada yang sandar kepada Nabi SAW, tapi dia punya sandaran tu tak kuat lah. Perkataan bahawa siapa yang beramal 40 hari lillah tadi dapat hikmah-hikmah yang banyak. Jadi dia cubalah beramal di situ. Rupanya kat situ salah niat. Lepas tuan-tuan maknanya niat dia lillahi ta'ala ikhlas tadi, sebenarnya ada benda di sebalik lillahi ta'ala tu yang dia nak. Iaitulah hikmah tadi. Benda-benda yang padu, yang hebat tadi, kan. Jadi kat situlah gagal, tuan-tuan. Jadi kat situlah juga kita buat sebagai satu bentuk muhasabah diri, tasfiyatul qulub, proses untuk kita jernihkan balik hati kita supaya apa sahaja yang kita niatkan lillahi ta'ala, seboleh-bolehnya biarlah bulat kerana Allah, bulat. Dalam bab tu kita bincang panjang lebar dah.
Bukan bermakna tidak boleh. Kita bincang sebelum ni tuan-tuan. Niat lillahi ta'ala ni tidak sampai ke tahap kita tak boleh ketika buat satu-satu amal ibadah kita ada tujuan kedua. Contoh, kita nak datang sini lillahi ta'ala satu. Yang keduanya ada hajat nak jumpa kawan. Itu lagu mana tu? Ya, secara bahasa dia menjadi syirik dari sudut bahasa. Syirik maknanya menduakan Allah. Boleh faham tak? Syirik dari sudut bahasa ialah menduakan Allah. Jadi bila kita datang sini tujuannya ada dua tadi kan. Pertama kerana Allah, yang kedua kerana nak jumpa kawan. Dari sudut bahasa dia sudah menjadi syirik. Tetapi dari sudut pengertian di sisi alim ulama, ia tidak dianggap sebagai syirik yang membahayakan kita. Syirik yang membahayakan kita tu syirik pada niat. Ini bukan syirik besar. Syirik yang besar tu satu lagi banjir. Syirik menduakan Allah, sembah Allah kemudian sembah Tok Pekong, tu syirik besar kan. Tu kita dah clear kan, letak ke tepi. Ini syirik pada niat ni, syirkul a'rab, syirik pada niat. Syirik pada niat yang dibahaskan oleh alim ulama yang membahaya pada kehidupan akhirat kita, walaupun tidak sedahsyat syirik hak pertama tadi, syirik besar, maka dia tetap bahaya pada agama. Hak syirik besar tu, kalau kena dan kalau mati tidak bertaubat, tak keluar daripada neraka, wal'ayadzabillah. Itu syirik yang paling besar, disebut syirkul akbar. Ini kita bincang syirik pada niat. Niat ada satu, ada dua, ada tiga ni. Niat satu lillahi ta'ala lah. Niat 2, 3, 4, 5 ni. Jadi kalau niat kita untuk jumpa kawan, yang tu tidak sampai duduk pada syirik yang sebenar-benarnya. Cuma dari sudut bahasa je lah. Dari sudut pengertian agama tidak. Sebaliknya ia hanya mengurangkan pahala. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu yang dibincangkan oleh alim ulama, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang ulama kontemporari yang banyak menguruskan soal jawab seluruh dunia. Sebut dengan jelas, dia bawa pandangan Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, iaitulah syirik yang bahaya. Pertama tadi kita dah kenal dah, syirik yang paling besar. Yang kedua, syirik pada niat. Jadi syirik pada niat ni lagu mana? Takut yang ni tu. Lagi ajar tak? Apa tu sekarang? Itu bentuk dari tu. Sambil-sambil sambil-sambil. Sekali lagi kita buat penjelasan dan kita buat sebagai satu ilmu dan amal kita. Sebab kita belajar ni kita nak beramal. Kita nak beramal. Iaitulah syirik yang perlu kita jaga ialah melakukan amalan kerana Allah beserta dengan riya, yang tu yang tak boleh. Beramal kerana Allah beserta dengan riya, itu yang tak boleh. Riya itulah yang menyebabkan berlaku syirik, disebut sebagai syirik halus, syirik kecil. Syirik besar kita dah faham dah. Itu rapatkan, kita ketatkan ingatan kita kat situ, jangan usik-usik dah. Itu kita faham. Yang ni, yang syirik kecil ni, iaitulah riya. Adapun niat kita datang sini kerana jumpa kawan, kerana nak hantar barang, kerana nak dapatkan itu, kerana nak beli apa-apa, yang tu orang panggil yang dapat mengurangkan pahala saja. Mengurangkan pahala saja. Itu yang kita bincang pada setiap masa. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam usaha dia untuk mendapatkan hikmah tadi, itu dianggap duduk pada perbuatan yang mengurangkan pahala ibadah ikhlas dia lah. Dia tidak sampai ke tahap melakukan syirik, sebab biar di apa ni, yang diingatkan oleh agama pada niat ini ialah
jangan ada rasa riak dalam niat ikhlas kita. Okey tuan-tuan, kita sambung pada perbincangan kitab kita. Bismillah. Muka surat 78. Surat 78 di tengah-tengah tu kita masih melihat kepada bab yang dapat diharap dari rahmat Allah Ta'ala. Ma yurja min rahmatillah. Apa yang kita harapkan daripada rahmat Allah, dan kita sebut latar belakang kepada topik ini adalah satu bentuk perbincangan ilmu yang cukup penting untuk menghadirkan rasa baik sangka kita kepada Allah. Ini adalah ilmu untuk kita mengenali Allah dengan lebih dekat, dengan lebih benar. Kalau saya guna perkataan anak-anak kita sekarang ni kan, ilmu tentang profil Allah, ilmu tentang biodata Allah Ta'ala. Tak kenal Tuhan. Sebab kita semua ada kad jemputan dengan Tuhan belakang ni. Ada appointment date. Haji Husin bila appointment date dengan Tuhan? Tak tahu kan, nak ceritanya benda tu ghaib lah, urusan ajal. Tapi setiap kita ada appointment date. Jadi tak bimbang ke kita nak jumpa dengan Tuhan ni? Kita jawab, bimbang buat apa Ustaz? Jawapan tu bagus. Pasal kita tahu, kita kenal Tuhan. Sedikit sebanyak lah kita kenal. Lantas kita jawab, nak bimbang buat apa? Hak orang tak kenal Tuhan tu lah hak bimbangnya. Duk seraya perut, teringat, dekat dah nak mati, teringat je lah, bertindak tidak. Patutnya teringat, serentak dengan bertindak. Buatlah agenda bertindak. Ini tidak, ngomel je lah, dekat dah nak mati. Tua dah aku, dia kata. Tapi begitulah juga. Jadi kita ni, bila kita teringat, kita tahu makin dekat dengan appointment date, apa beza kita hari ni dengan 2 minggu lepas? Baji apa beza Baji? Hari ni Haji Husin ni nak tanya ni. Sebelum dia tanya saya tanya dia dulu. Haji Husin kata jaga. Apa beza kita jumpa hari ni dengan jumpa 2 minggu lepas? Beza dia ialah hari ni kita makin dekat dengan kubur 2 minggu. Jarak kita dengan kubur lagi dekat 2 minggu banding 2 minggu lepas kita jumpa. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi nak jumpa Tuhan appointment date ni, antara benda yang perlu kita ada ialah ilmu tentang Tuhan. Supaya kita seronok, kita bersedia dan kita tak sabar. Kalau tidak, stres kita. Sudah dah lah nak jumpa dengan orang besar ni. Orang besar ni, jadi seriau. Kita dengan Tuhan itu bukan orang besar. Ini Tuhan. Jadi untuk menyiapkan diri pada appointment date itulah kita belajar tentang diri Tuhan. Maka antara ilmunya ialah tentang sifat rahmat yang ada pada Allah Ta'ala. Ini penting sangat tuan-tuan untuk membina positive thinking ni, membina pemikiran yang benar pada Allah Ta'ala. Kita sambung muka surat 78. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, jumpa perkataan tu? Kataan ataupun nama Yahya ni selalu kita jumpalah kalau kita pegang kitab Tambil Ghafilin, sebab beliau antara orang yang diisyaratkan dalam Islam ni sebagai al-wa'iz, sebagai orang yang banyak memberi nasihat dan pengajaran. Kalau tengok dia punya untaian kata-kata hikmah yang keluar daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi ni, memang dahsyat-dahsyat, memang padu-padulah. Kat belakang pun kita dah jumpa sebelum ni kan. Sebut banyaklah, cuba cari kat belakang tu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ini salah satu lagi doa ataupun kalam hikmah yang keluar daripada mulut Yahya bin Mu'az ni. Tengok cara dia berdoa. Dalam doanya berkata, Ya Allah, Engkau telah menurunkan satu rahmat dan memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam. Apabila melengkapkan rahmat yang merata. Yang merata ke yang melata? Saya ingat yang benar melata, yang berterabur. Baiklah, yang melata L. Bagaimana kami tidak akan mengharapkan pengampunanmu? Ni cantik doa. Yang padu. Ini kata kalam hikmah ni. Perkataan yang padu ni. Apa maksud dia? Dia doa gini tuan-tuan. Dia doa nak tarik hati Allah lah, simpati Allah lah, kesian belas Allah. Dia doa macam mana? Ya Allah, kalaulah satu rahmat yang kamu lepaskan ke bumi ni,
yang kamu takdirkan satu rahmat tu dikongsi seluruh makhluk yang ada. Tak ada satu pun makhluk yang tak terikat dengan tak mendapat bahagian rahmat. Tiba-tiba dengan rahmat yang satu dan masing-masing dapat belaka tu, aku dapat nikmat yang besar. Apa nikmat itu? Nikmat beragama, nikmat kenal Tuhan, nikmat tahu matlamat hidup, tujuan hidup, nikmat tahu menyusun jadual kehidupan, mana yang utama, mana yang secondary, mana yang perlu ditinggalkan. Itu nikmat yang cukup besar. Kalaulah begitu rupanya, bagaimana mungkin ketika kamu tarik balik satu nikmat yang kamu lepaskan tadi untuk kamu kumpulkan balik beserta dengan nikmat rahmat-rahmat yang sebelum ini kamu simpan. Allah simpan berapa rahmat, tuan-tuan? Ingat tak? Berapa rahmat? 99 rahmat. Tengok balik pada hadis sahih pada permulaan perbincangan. Maka surat 77. Surat 77 tengok hadis sahih. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Diturunkan ke bumi hanya satu rahmat untuk penduduk dunia, maka mencukupi sehingga habis ajal mereka, dan Allah akan mencabut itu rahmat yang satu pada hari kiamat untuk digenapkan balik pada yang 99 untuk diberikannya kepada para wali dan ahli yang taat kepadanya. Itu hadis sahih. Kita dah bincang bab tu. Okay? Maka dia maksudkan dengan maksud rahmat itulah. Bila Allah cipta langit bumi, maknanya ada kehidupan. Okay? Allah mulakan kehidupan makhluk, serentak dengan itu Allah sediakan 100 rahmat. Sebab dia Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian yang 100 tu dia cuma bagi satu je pada alam semesta ni. 99 lagi disimpan. Maka yang satu itulah yang menyebabkan semua makhluk memperolehi sedikit sebanyak rahmat tu. Sehingga kan dalam matan hadis lain, sehingga kan kuda mengangkat kaki dia kerana nak elokkan terpijak anak dia di bawah. Macam mana kuda boleh buat lagu tu? Dia kuda. Dia bukan tuan kuda, dia kuda. Binatang. Nak ceritakan bahawa sampai binatang pun mendapat limpahan rahmat. Apa dia rahmat? Kasih sayang Allah. Mudah cerita kita sebut rahmat ni kasih sayang. Rahmat ni luas sangat. Sebarang nikmat, sebarang pemberian, sebarang kasih sayang itu duduk dalam lingkungan rahmat Allah Ta'ala. Jadi inilah maksud doa Yahya bin Mu'az untuk datangkan rasa berani, rasa baik sangka, rasa positif sangat pada saat dia bertemu dengan Allah. Ya Allah, kalaulah yang satu rahmat tu pun aku dapat, ini kan pula bila kamu campurkan balik jadi 100, takkanlah 100 aku terlepas pula. Nampak dah cara dia berdoa tu. Ini kalam hikmah dia. Hebat. Bila Allah Ta'ala menggenapkan 100 tu? Bila berlaku hari kiamat. Maka Allah panggil balik yang satu dilepaskan di bumi ini untuk dilengkapkan dengan 99 yang disimpan. Dan hak itulah 100 itulah yang akan di-let go pada orang-orang yang berhak dapat di akhirat. Siapa yang berhak dapat di akhirat? Apa tuan-tuan? Yang berhak dapat rahmat Allah di akhirat. Siapa Orang beriman, tuan-tuan. Kan kita faham, kita belajar kan sifat rahim Allah. Di akhirat Allah bertindak dengan rahim. Di dunia Allah bertindak dengan rahman. Apa beza dua tu? Dua-dua kasih sayang. Tapi rahman meliputi semua makhluk. Janji kamu makhluk kamu dapat. Termasuklah Yahudi Zionis. Duk bedil, bunuh orang. Rahmat lah tu dia dapat. Rahmat dari sudut kelengkapan perang, kekuatan persenjataan, ekonomi. Orang takut kat dia. Tapi di akhirat lagu mana? Tak lepas lah di akhirat. Di akhirat ni cerita orang-orang yang menjadi kesayangan Allah saja. Jadi bayangkan yang 100 rahmat tu Allah nak let go hanya kepada orang-orang mukmin. Lagilah besar, tuan-tuan. Hari ini kita duduk dalam peruntukan rahmat Allah. Sesama kita pun dah ada 8 bilion orang. Tiba-tiba kita dapat apa? Rumah. Sebesar-besar rumah.
Tiba-tiba kita dapat apa? Pekerjaan sebesar-besar gaji. Tiba-tiba kita dapat apa? Nak sebut satu lagi segan pula. Bini sebesar-besar bini. Gurau je. Ustaz tambah. Ustaz Sanusi tambah. Ha? Dalam keadaan kita berkongsi rezeki itu pun, ya Allah, kan? Ini kan pula di akhirat kita dah tak kongsi dah dengan majoriti manusia yang melawan Tuhan. Majoritinya lawan Tuhan. Dalam konteks kita sekarang 8 bilion. Kita 1.8 bilion aja, 6.2 bilion lawan Tuhan, tapi mereka dapat juga rahmat Allah Ta'ala tu. Akhirat kelak, kita je. Maka sudah tentu dia punya rahmat tu lagi luas. Itu yang kita baca sebelum ni, kata-kata seorang ahli kitab yang masuk Islam, Ka'ab bin Ahbar. Dia kata apa? Lau ta'lamuna kunha rahmatillah bihaqiqatiha la'abta'tum fil aman. Kalaulah kamu ni benar-benar tahu dan mengerti hakikat sebenar rahmat Allah, la'abta'tum fil aman, nescaya kamu akan berlambat-lambatan untuk beribadah. Sebab itu pula. Tapi tuan-tuan jangan pegang kata-kata ni. Cantik. Boleh lambat-lambat jangan. Ini nak cerita dari sudut kebesaran dan juga rahmat limpahan yang Allah sedang sediakan untuk kita. Yang penting jaga diri, tuan-tuan. Jaga diri untuk kita layak mendapat membership of La ilaha illallah. Boleh faham tu? Keahlian yang duduk pada peruntukan yang cukup istimewa, yang bernaung di bawah perkataan La ilaha illallah. Pastikan situ. Kita adalah ahli-ahli tauhid, ahli-ahli La ilaha illallah. Juga dia berdoa, Ya Allah, jika sediakan pahalamu untuk orang-orang yang taat dan rahmatmu bagi orang yang berdosa, maka apabila saya tidak termasuk orang yang taat untuk mendapatkan pahalamu, maka saya tetap mengharap rahmatmu sebagai seorang yang berdosa. Comel, tuan-tuan. Ini kata hikmah tadi, tuan-tuan. Dia kata apa? Ya Allah, kalau kamu sudah buat ketetapan, orang yang berdosa kamu sediakan rahmat dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk keredaan, dalam bentuk pelepasan. Adapun orang yang taat pula, kamu sediakan pahala berdasarkan ketaatan dia tu. Aku ni, kalau aku tidak layak untuk mendapat pahala dek kerana aku ni tak cukup taat padamu ya Allah, takkanlah aku tak dapat rahmat kamu atas nama aku pendosa. Faham tak tuan-tuan maksud dia? Diam lah tu, tak faham. Tak faham. Lagi sekali tu, nampak macam 10 kali dah ulang. Gini tuan-tuan Wajib sila. Assalamualaikum. Kita ni ada dua keadaan aja. Sama ada kita seorang yang baik ataupun seorang yang tak baik. Jadi orang yang tak baik, Allah sediakan keampunan. Orang yang baik, Allah sediakan balasan atas kebaikan dia. Jadi kalau aku doa ni lah Yahya tadi, kalau aku ni tak baik, aku ni bukan orang baik yang tak layak untuk mendapat pahala di atas kebaikan aku, maka takkanlah aku tak layak untuk dapat rahmat atas nama aku ni pendosa. Faham tak tuan-tuan? Maknanya cara dia kita kata apa, skill of lead, gaya kemahiran memujuk. Dia sedang bermain kata-kata dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni bukan baik sangat ya Allah, aku ni orang berdosa. Tapi kalau orang baik kamu janji nak beri pahala, orang yang berdosa kamu janji nak maafkan. Paling tidak dapatlah juga dapat apa tu? Dapat kemaafan pada diri dia yang berdosa. Itu cara dia duk memujuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak faham juga, ikut lah.
Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis ni penting tuan-tuan berperhati. Untung kita buka bab ni tuan-tuan Laqad dakhala rajulunil jannah ma amila khairan qat qala li ahlihi hina hadarahu al-maut idza ana mittu fa ahrikuni bin nar thumma ashakuni thumma zarru nisbi fil bahri wa nisbi fil barri falamma mata fa'alu dhalik فأمر الله البر والبحر فجمعاه فقال ما حملك, buangkan titik tu tuan-tuan khamalaka lain makna ma hamalaka ala ma sana'ta qal makhafatuka ya rab faghfarallahu bidzalika lah. Ada seorang masuk syurga tanpa amal kebajikan tambah sikit, sedikit pun. Perkataan sedikit pun tu kena tambah. Itu maksud qat ma amila khairan qat, tak ada sikit pun kebaikan yang dia buat. Hanya ketika dia akan mati berpesan kepada keluarganya, jika saya meninggal, bakar mayatku dan tumbuk tulang-tulangku sampai halus. Kemudian abunya taburkan separuh di darat dan separuh di laut. Maka ketika mati dilaksanakan wasiatnya. Maka Allah menyuruh darat dan laut supaya mengumpulkan abunya. Kemudian ketika ditanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sedemikian itu jawabnya, kerana takut kepadamu Tuhan. Maka Allah mengampunkan baginya kerana takutnya kepada Tuhan itu. Hadis ni muttafaqun alaih tuan-tuan. Hadis Bukhari Muslim. Letakkan dalam bracket. Hadis sahih tahap 1 lah. Bukhari Muslim sepakat pada sanad dan matan hadis ni. Jadi hadis ni cukup istimewa tuan-tuan. Apa yang kita faham daripada hadis ni? Nabi SAW mengisahkan tentang seseorang yang ketika hidupnya tidak ada kebaikan langsung pada dirinya. Orang kenal dia ni dengan macam-macam kaki. Kaki pecah rumah, kaki tunggal langgang, kaki kacau gini, kaki tuan-tuan sambunglah, kaki segala kaki. Duduk pada orang ni. Maknanya orang pendosa. Dia sebut di sini, tidak ada sebarang kebaikan yang dibuat. Tiba-tiba apa yang berlaku pada orang ni, mati dia masuk syurga. Walaupun tak ada satu pun kebaikan yang ada pada diri dia. Apa yang berlaku? Nabi terangkan. Berlaku dia punya, kita kata apa? Kejahatan dia ni sampai ke tahap bila dia nak mati, dia tinggalkan wasiat kepada keluarga dia. Kalaulah saya mati, maka jasad saya ni bakar sampai jadi abu. Bila jadi abu tu ambil separuh tembak di darat, ambil separuh tembak di laut. Itu yang ditinggalkan wasiat kepada ahli keluarga. Kemudian bila mati, ahli keluarga buat sungguh tuan-tuan. Lebih kurang satu kepala dengan bapak. Padahal kena buat ke wasiat lagi tuan-tuan? Tak boleh. Wasiat ni ada hak benar, ada hak batil. Ada wasiat yang tak boleh kita buat. Jangan atas nama wasiat semua kena buat belaka. Ada kan tuan-tuan, si bapa tu dia tinggal wasiat, nanti bapa kalau mati nanti kamu semua nak makan nak minum, bapa tak tinggal duit. Tak duit semua bapa belanja belaka dah. Belanja belaka. Jadi kalau nak makan nak minum, tu Maybank sebelah, pergi rompak. BSN kat tepi rumah tu. Pergi pecah. Itu wasiat tu. Bila dia mati boleh tak anak-anak dia buat? Anak-anak kena ikut dah wasiat tu tuan-tuan. Tak boleh, itu wasiat yang batilah, yang salah. Bukan semua pesanan orang tua ni kena buat belaka, dia kena nilai sama ada berbentuk syar'i ataupun tidak. Yang ni pula, itulah cerita dia. Patutnya haramlah dibuat. Kenapa nak dibakar mayat? Tapi dah
ahli keluarga pun lebih kurang macam mak ayah dia juga. Bagaimana bapa, begitulah anak-anak kan. Al-halawiyat tabi'atul qawalid, orang kata. Kuih dia ikut acuan macam mana. Jadi anak-anak ni buat sungguh. Dia bakarnya mayat ayah dia ni, dibuangnya abu ke laut dan ke darat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Di alam ghaib, pada peristiwa akhirat nanti. Ini kisah masa depan. Kisah di mana berlaku penghisaban antara Allah dengan kita semua. Tapi Allah awalkan kisah ni supaya kita ambil iktibar. Jangan ikut jejak langkah yang salah. Boleh faham tuan-tuan? Ini peristiwa akhirat, peristiwa di alam ghaib yang hanya kita lihat dan berlaku sesudah berlaku proses kiamat. Maka pada peristiwa akhirat, Allah bangkit balik. Allah seru supaya dia punya abu-abu tadi dikumpul balik dan dibentuk balik di depan Allah. Lantas Allah jelmakan balik di depan. Maka Allah tanya, ma hamalaka an tasna'a lizalik? Apa yang mendorongkan kamu supaya buat apa yang sudah dibuatkan tadi? Apa sebab hang beri wasiat sampai begitu rupa? Pelik benar tu. Lantas dia kata apa? Dia minta anak-anak dia bakar mayat dia, kemudian tabur abu ke darat dan ke laut kerana makhafatuka ya Rabb, kerana aku takut nak jumpa kamu ya Allah. Maknanya apa kan? Maknanya dia faham lepas mati dia akan jumpa Tuhan. Dia sedar bahawa perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan untuk menerima hasil, untuk hukuman. Dan dia tahu bahawa dia tidak baik dan dia akan pasti mendapat hukuman daripada Allah kerana tak ada kebaikan langsung pada diri dia. Tetapi, dan dia tahu tuan-tuan, dan datang rasa takut untuk menghadapi saat itu. Maka itulah yang mendorong dia keluarkan wasiat yang kita kata mengarut tadi, yang salah tadi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dalam matan hadis ni, Allah Ta'ala ambil alasan dia. Boleh faham tuan-tuan? Allah guna pakai perkataan makhafatuka ya Rabb, takut aku pada kamu ya Allah. Allah tidak melihat kepada berat nanangnya dia punya wasiat tu. Faham tak berat nanang tak? Teruk berdoa dia punya wasiat. Wasiat dia tu menyebabkan sebenarnya dari satu hukum itu adalah murtad, mengeluarkan daripada Islam. Kenapa? Dia seolah-olah downgradekan Allah, menjatuhkan Allah. Sekira-kiranya dia menganggap Allah ni macam tak boleh nak mengembalikan balik dia. Yang ditabur di sana, ditabur di sini. Macam Allah tak ada kuasa nak menghidupkan balik. Itu dari satu sudut. Tetapi sebagaimana kita sebut tadi, Allah mengambil kira perkataan dia, makhafatuka ya Rabb. Boleh faham tak? Jadi di sinilah pengarang Imam Abdullah Samarqandi rahmatullahi alaih, dia bawa hadis ni, dia letakkan dalam peruntukan perbincangan rahmat Allah. Nak suruh kita nampak sudut besar dari mesej hadis ni. Sudut besarnya ialah Allah ni maha penyayang dan pengasih dan penyayang, Rahman dan Rahim. Sehingga kan seberat-berat perbuatan yang ditunjukkan menerusi matan hadis ni pun masih lagi Allah ampunkan bagi orang-orang yang dia kehendaki. Boleh faham tuan-tuan? Cuma ni penting tuan-tuan. Cumanya apa? Hadis ni kita belajar, tapi jangan letak kat depan. Boleh faham tuan-tuan? Kita belajar hadis ni, kita jumpa hadis ni, jangan kita letak kat depan. Apa maksud jangan letak kat depan? Sebaliknya letak di belakang. Apa maksud dia? Maksudnya jangan buat kaedah. Boleh faham tuan-tuan? Kaedah kalau nak selamat dengan Tuhan, kita selalu guna ayat akhir pada surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu kaedah dia. Siapa hak yakin nak berjumpa dengan Tuhan, amal soleh kena bawa. Kemudian jaga iman, itu asas. Itu prinsip.
Itu kaedah. Adapun yang ni kita kata eksklusif. Perkara-perkara yang istimewa. Perkara-perkara yang disebut sebagai, bahasa kita boleh budi bicara, Ustaz. Budi bicara. Boleh faham tuan-tuan? Budi bicara Allah. Jangan kita ambil hadis ni buat kaedah umum. Baru ni adalah ustazah tanya, oh ustaz macam mana nak jawab habis soalan pelajar. Bila ustazah ni tegur lah pelajar ni, dia free hair, kemudian nampak daring sangat, anak remaja tuan-tuan. Jadi ustazah ni rasalah nak bantu, sebutlah tolong jaga-jagalah sikit kan, sebagai orang Islam tutup aurat. Dia jawab apa? Dia kata, bukankah dalam Islam ni Allah ampunkan dosa pelacur orang Yahudi yang beri minum air kat anjing. Tu kan? Memanglah hadis sahih. Tapi macam mana kita nak uruskan dalam amalan beragama kita? Sama dengan kes ni. Iaitulah kita tak boleh jadikan perkara itu sebagai prinsip asas. Dia hanyalah, kita kata apa? Exclusive case. Dia adalah budi bicara Allah. Tuan-tuan, senang je nak faham. Kita nak berjaya, kena pergi sekolah ke tak pergi sekolah? Kena pergi sekolah, takkanlah duduk rumah boleh berjaya pula. Tapi ada tak orang yang tak pergi sekolah boleh berjaya? Ada tak? Ada. Ramai, tak nak sebut ramai. nanti orang ambil yang ramai tu. Nak ceritanya ada. Kalau kita nak ngajar anak-anak kita, kita nak suruh pergi sekolah ke nak ambil hujah? Ada je tak pergi sekolah tak berjaya. Jangan tuan-tuan jadi kita ambil kaedah umum, nak berjaya pergi sekolah. Nak berjaya jangan ponteng, jangan culas. Walaupun kita tahu ada je orang yang dikatakan berjaya dengan jawatan besar, dengan macam-macam besar tadi, tanpa dia pergi sekolah. Tapi itu adalah special case. Itu adalah eksklusif. Dia bukan perkara umum. Boleh faham tak tuan-tuan? Sama dengan masalah kita dengan Allah Ta'ala. Urusan kita dengan akhirat. Betul, ada orang boleh masuk syurga tanpa bawa satu amalan kebajikan pun. Dia kerana Allah datangkan redha dia pada sifat takut dia pada Allah Ta'ala. Walaupun dia bawa wasiat yang mengarut-ngarut ni. Tapi ini adalah budi bicara Allah. Special case. Jangan kita letak hadis ni kat depan, sebaliknya kita letak di belakang. Apa maksud di belakang? Maksudnya kita teruskan ikut prinsip asal agama. Nak selamat, buat begini. Pada masa yang sama kita serenyau. Apakah yang kita lakukan itu menepati keredaan Allah ke tidak? Kan cara kita beramal, alim ulama kita ingatkan, beramal di antara takut dan harap. Al-amal baina ar-raja' wal khauf. Amalan kita mesti duduk di antara takut dan harap. Takut semayang kita Allah tak terima. Harap Allah terima. Sebab kalau Allah tak terima, apa lagi modal kita dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita takut, kita harap sangat. Itu dia. Itu kaedah beramal. Yang diajar oleh alim ulama kepada kita. Ketika kita sihat, dahulukan takut. Perbanyakkan takut. Bila kita datang rasa takut tu banyak, maka kita semakin banyak beramal. Tapi sampai satu masa, bila kita keuzuran, waktu itu kita dahulukan harapan. Harap, rojak. Dan waktu itulah kita teringat kepada hadis yang eksklusif tadi. Waktu kita dah tak daya, waktu itulah kita teringat, ya Allah, lagi kan. Waktu tuan-tuan, hadis ni kita letak dari ingatan ni. Waktu kita tak ada daya, atau waktu kita rasa macam sudah dah lah, waktu tu kita teringat pada hadis ni. Ya Allah, bukankah kamu bawa satu hadis menerusi Bukhari Muslim, bahawa ada orang yang kamu limpahkan rahmat masuk syurga dia, walaupun dia tak bawa satu pun kebaikan ketika berjumpa denganmu, malah dia bawa pula perbuatan-perbuatan yang teruk, seolah-olah menafikan keupayaan kamu untuk membangkitkan balik aku di mahsyar nanti.
Kita boleh berhujah dengan hadis ni. Boleh faham tuan-tuan? Kita belajar ni untuk kita beramal. Banyak dah benda kita tahu tapi tak sampai kepada amalan. Awal antara sebab kita tak sampai beramal ni sebab kita hanya duduk pada zon nazariyatul amal, nazariyatul ilmi, teori ilmu. Kita tak pergi kepada amaliyatul ilmi, praktikal ilmu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita tekankan dari sudut praktikal. Dari sudut belajar ilmu banyak dah. Yahudi tu segala ilmu ada dalam kepala dia. Tapi masalah dia yang dilaknat oleh Allah dalam Fatihah kita, ghairil al-maghdubi alaihi, pasal ilmu tak sampai pada amal. Itu Yahudi. Tuan-tuan, jadi kita ni kita nak belajar untuk kita beramal. Kita sebutkan beza kita Yahudi dengan Nasrani. Nasrani mereka ni beramal tapi ilmu tak ada. Orang sesatkan Kristian sampai Tuhan satu jadi tiga no. Nyonyong dia ikut. Tiga macam tu lah. Trinity macam tu lah. Itu beramal tapi ilmunya tak sampai. Yahudi pula ilmu ada. Oi, Masya Allah. Pasal dia ada ilmu lah dia jadi tok dalang. Tok dalang pada apa yang berlaku di dunia. Kalau kita belajar lah, bacalah teori konspirasi dalam satu tulisan oleh seorang penulis selepas berlaku revolusi Perancis. Revolusi Perancis 1794 ni Ustaz. Lebih kurang Ustaz salah beritahu Ustaz 1794. Selepas peristiwa tu 60% daripada peristiwa yang berlaku di dunia adalah orkestra, adalah dirancang. Kalau kita faham ambil teori itu MH370 itu semua orkestra lah, ada dia punya tok dalang di belakang. Itu permainan Yahudi menguasai dunia, menjahanamkan kita. Kita orang Islam muncul di tengah-tengah, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kita adalah Muslim. Orang Muslim tak serupa Yahudi. Yahudi dia ada ilmu, dia tak beramal. Kami ada ilmu dan kami beramal. Kami juga tak serupa Nasrani. Mereka beramal tapi tak ada ilmu. Kami ada ilmu dan ada amal. Itu kekuatan orang Islam. Ini berbeza. Jadi insya-Allah pada hadis ni kita pegang betul-betul tuan. Saya suka bila jumpa hadis ni, Allah paling tidak kita ada satu harapan besar ketika kita berada dalam keadaan kritikal besok. Waktu kita kritikal tuan-tuan, kita akan bergayut kepada apa sahaja. Kan? Orang hak lemah di sungai tu, kenapa? Senang benar orang kedua nak pergi selamatkan dia. Tiba-tiba hak kedua tu pula lemah, hak lemah tu pula naik ke darat. Ganti tu, tukar shift. Kenapa tuan-tuan? Sebab kedudukan orang lemah tu tuan-tuan, waktu tu daun selai pun dia capai tuan-tuan. Waktu tu dia kerabat, istilah orang Terengganu, dia kerabat naik atas belakang orang tu. Waktu pula lemah ke bawah, dia pula panjat naik ke atas. Ini istilah orang Terengganu lah, kerabat tubuh tuan-tuan ni, panjat tubuh. Allahu Akbar. Jadi waktu kita lemah air besok, paling tidak ketika nazak, kita ingat ilmu ni tuan-tuan. Apa ilmu ni? Ilmu tentang hadis yang cukup tinggi nilai ni. Muttafaqun alaih. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih meriwayatkan dari Atha, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami sedang kami tertawa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadhakuna wan naru min waraikum, wallahi la arakum tadhakun." Thumma adbara fa ka'anna ala ru'usina ar-raqam, thumma raja'a ilayna al-Qahqari wa qala jaa'a Jibril alaihi salam wa qala inna Allaha yaqul lima tuqnitu. Ini buangkan za tu jadi ta. Lima tuqnitu. Bukan za tuan-tuan ni, buangkan titik pada ta tu. Lima tuqnitu ibadi min rahmati, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Okey. As-Sayyid Al-Arabi dia tak ta'liq, dia tak edit hadis ni. Jadi kita bacalah.
Apakah kamu tertawa sedang api neraka menanti di belakangmu? Demi Allah, saya tidak suka melihat kamu tertawa. Maka Nabi SAW pergi membelakangi kami, sedang kami diam, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Kemudian kembali berjalan mundur kepada kami. Kembali itu kemudian baginda kembali, itulah Nabi SAW. Kemudian baginda kembali berjalan mundur kepada kami, lalu bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, Allah telah berfirman, mengapa engkau mematahkan hati hamba-Ku? Beritakan kepada hamba-Ku bahawa aku maha pengampun dan penyayang, dan seksa-Ku seksa yang sangat pedih. Okey, apa maksud hadis ni tuan-tuan? Hadis ni dia menceritakan kepada kita perihal satu perbuatan Nabi yang pada peringkat awalnya Nabi larang sahabat-sahabat yang dilihat dalam keadaan bergelak ketawa supaya jangan bergelak. Atadhakuna wan naru min waraikum, gamak kamu ni bergelak sedangkan belakang kamu tu neraka tengah menyambar-nyambar. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka tu nak pecah kerana marahnya pada manusia ni, sampai begitu sekali. Tapi kamu ni bergamak pula duk gelak sakan ni. Jadi Nabi beri nasihat sebagai seorang Nabi, tuan-tuan. Dah urusan kita ni besar, rumit, dahsyat, ancaman di hadapan dalam bentuk neraka tu dahsyat, maka tak patut kita ni bergelak ketawa. Jadi bila dah ditegur gitu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Wallahi la arakum tadharakun summa adbara fa kana ala rusina raqam. Bila dah ditegur oleh Nabi, sahabat-sahabat ni bakal diam lah. Kira mengaku salah lah. Diam sehingga kan diam tu macam ada burung atas kepala tu kalau mengapak dengar pada telinga. Dia kerana sunyi sepi, hening bening, tuan-tuan. Diam macam waktu malam kan. Dah kena tegur kat Nabi tu dah. Elok dah berlaku begitu, tiba-tiba sahabat tengok kelibat Nabi datang balik. Summa raja ilaina al-Qahqari, datang kepada kita dalam keadaan Qahqari. Saya dulu waktu belajar bahasa Arab, tuan-tuan, sekolah menengah dulu tingkatan 3 Ustaz. Tanyalah Ustaz bahasa Arab, Qahqari tu mana apa? Ustaz jawab macam mana kan? Dia kata koho-koho. Ada Terengganu ramai ni. Terengganu Kelantan ramai ni. Dia kata Qahqari tu koho-koho. Apa maksud koho-koho? Jalan pelan-pelan. Slow. Kata hebat orang Terengganu ni. Sampai ke Mesir, Arab Saudi punya perkataan. Kan? Orang Terengganu Gostan, Gohik. Nak pergi mana tu? Nak pergi Gohik dia kata. Gohik. Cikgu tahu Gohik? Cikgu orang Terengganu lama ni. pergi. Nak pergi mana? Nak pergi Gohik dia kata. Maksud Gohik tu go ahead. Go ahead. Ni apa ni? Katil beca tu. Nak pergi Gohik je Nak pergi Gohik tu maknanya go ahead. Gostan. Go Eastern. Go Eastern. Patah balik. Jangan main bahasa ni kan. Jadi dilihat Nabi ni koho-koho datang balik. Datang balik koho-koho ni maknanya tak ada kocoh-kocoh lah. Pelan-pelan senyap, kan? Lantas Nabi sebut pada sahabat-sahabat yang terkena tadi, Jibril datang pada aku. Ibarat kata Jibril tegur balik perbuatan aku yang menegur kamu tadi. Maka Jibril beritahu apa? Allah sampaikan pesanan kepada kamu ya Rasulullah. Lima tuqnit ibadi min rahmati, awalah kamu ya Rasulullah. Seolah-olah nak kecewakan hamba-hambaku. Biarlah dia orang nak bergelak pun, biarlah dia orang nak bergembirasakan. Kenapa? Sebab di sana ada apa yang disebut sebagai rahmat Allah dalam bentuk Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi di sinilah besarnya kefahaman kita dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, yang kita faham kita ada hukuman azab neraka wal-'iyadzubillah dan syurga, mudah-mudahan tidaklah sampai menyebabkan kita ni hidup secara hitam putih.
Hanya ada hitam putih je, tak ada warna-warna pelangi, tak ada. Tak ada keceriaan. Kita ni duk teringat biji tasbih, kemudian apa lagi? Itu je. Tak ada begitu. Teruskan kehidupan macam biasa. Tetapi ingat, hak mana satu betul, teruskan. Hak salah, kamu kembali balik pada Allah. Yang terlanjur, minta maaf lah dengan Allah. Bukan payah pun masalah ni. Kita selalu dah sebut, tuan-tuan. Urusan kita dengan agama ni bukan masalah kita nak jaga diri daripada tidak buat dosa, sebab kita memang pendosa. Boleh faham, tuan-tuan? Kita ni ahli maksiat. Yang isunya ialah apa yang kita buat selepas kita berdosa, itu yang perlu kita faham. Sebab itu, ahli syurga tidak diletakkan syarat nak jadi ahli syurga tidak buat dosa. Boleh faham, tuan-tuan? Beza tu, faham betul-betul. Maka silap faham pula, ustaz kata boleh buat dosa pula dah. Satu hal pula nak jawab. Dah lah dirakam. Ya, susah hati kalau rakam ni. Boleh faham tak? Hakikat kita ni memang kita tak boleh nak elak diri pada dosa. Tengah-tengah kita duduk menung ni pun buat dosa ni. Dah, duk lupa pada Tuhan. Pankreas kita tengah duk bergerak ni, tengah duk berfungsi. Ucap alhamdulillah lah tu. Pankreas, buah pinggang pula. Kemudian jantung pula. Usus besar, usus kecil. Tak ada kerja lain lah ustaz. Duk main alhamdulillah. Itulah nak ceritanya. Kita ni tak boleh lepas daripada dosa. Cuma isunya ialah apa yang kita buat. What is the solution after the sin? Apa yang kita buat selepas daripada dosa-dosa yang kita buat. Itu cerita dia. Apa yang kita buat? Kembali pada Allah. Dan kita belajar hadis berkenaan dengan seronoknya Allah bila dengar kita memanggil nama dia. Kan banyak kali kita dah sebut tentang hadis. So, hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim itu antara hadis kat depan sekali. Lallahi afrahu. Allah ini lebih seronok daripada seorang musafir yang berjalan di tengah padang pasir. Tiba-tiba ketika dia bangun daripada tidur, ketika berehat, bangun-bangun dia tengok binatang gembalaan dia tu hilang. Sedangkan pada belakang kenderaan dia itulah segala kelengkapan kehidupan dia melekat kat situ. Kain baju dia, makan minum dia, semua duduk situ. Habis bangun-bangun dia seorang. Dia seorang tengah padang pasir sarjana mata memandang. Apa yang berlaku ketika itu? Sudah tentu gambaran kematian. Nak WhatsApp macam mana? Nak miss call, video call macam mana, tuan-tuan? Benda tu tak ada, hilang. Waktu itulah, tuan-tuan, kecewa dia kerana dia rasa dia akan mati. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba dia tertidur buat kali kedua. Bangun-bangun daripada tidur. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Bangun-bangun daripada tidur, tiba-tiba binatang kuda hak hilang tadi tercegat balik depan dia. Rupanya main polis sentri, tuan-tuan. Main awang ucap. Ada balik depan mata dia dalam keadaan tidak berkurang sedikit pun barang-barang kehidupan, keperluan dia di belakang kuda tadi. Maka apa yang berlaku pada dia? Dia punya seronok, dia kata, Alhamdulillah ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Hei Tuhan, kamu adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. La ilaha illallah. Dia sebut begitu tu pasal apa, tuan-tuan? Dek kerana seronok terlajak. Rupanya begitu, Mami. Ada orang seronok terlajak jadi lupa pergi cerai bini pula. Aduh, naya tu. Lepas tu kalau seronok sangat, bini yang duduk sebelah, naya. Dia buat lajak dia. Dia sebut Allah adalah hamba dia, dia adalah Tuhan Allah. Kalau bahasa tu diucapkan dengan sedar, secara sengaja, betul ke tak? Habislah tu. Murtad wala a'yadzubillah. Tapi dalam matan hadis tu, Nabi kata Allah lebih seronok berbanding seronok hamba Allah tu. Maknanya apa? Allah faham. Itu adalah kita kata apa? Apa panggil? Latahan orang seronok. Latahan orang seronok. Maka Allah lebih seronok daripada orang yang melatah ketika seronok.
Bila Allah seronok tu? Bila dia dengar kita memanggil dia. Ya Rab, Ya Rab. Ni penghuni Gaza yang kalau kita lah ada pandangan Atromentaro lah. Pandangan Atromen Brothers lah. Boleh tengok perkara gaib. Apa yang kita nampak pada bumi Gaza ni? Kita akan nampak untayan, jeritan, kata-kata memanggil Allah. Ya Rab, Ya Rab. Kat sini Rab, sini Rab, sini Rab. Nescaya kita akan lihat ruang udara Gaza tu penuh dengan panggilan-panggilan Allah Ta'ala. Rahman Allah. Kita dah nampak mereka ni. Betul. Gambaran mata kasar kita. Ya Allah. Ini adalah the big massacre ever. Ini adalah kita kata apa? The great genocide ever. Ini adalah pembunuhan beramai-ramai yang tak pernah berlaku dalam sejarah, tuan-tuan. Sedih kita. Bukan peristiwa ni yang pertama dan terakhir kita yakin. Ini adalah untayan cerita-cerita pembunuhan. Start daripada muncul Islam, maka sentiasa ada pembunuhan dan penganiayaan kepada orang-orang baik. Bermula dengan penganiayaan Qabil terhadap Habil. Bermula dari situ. Maka pembunuhan itu berterusan. Sehingga disebut dalam Quran, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka bila menganiaya orang yang beriman ni, bukan kerana orang beriman ni jahat. Tapi kerana orang beriman ni, dia percaya kat Tuhan. Itu saja. Dosa dan jenayah orang beriman. Tetapi apa yang membezakan genocide, pembunuhan beramai-ramai yang kita dengar tu dengan genocide di Gaza sekarang? Tuan-tuan, yang membezakan ialah genocide pada peristiwa Deir Yassin 1948 dulu. 250 orang lebih kurang umat Islam Palestin pada peringkat awal peristiwa Nakbah. Mereka dibunuh secara aniaya, dikumpulkan ramai-ramai, ditembak sembrono macam tembak binatang, tuan-tuan. Pada ketika itu tak ada pembelaan daripada masyarakat dunia, apatah lagi umat Islam. Kemudian 1982 ada peristiwa Sabra Shatila. Saya ingat lagi lagu Zubi Ali tu. Saya hafal lagu tu, tuan-tuan. Anak kecil itu sudah bertahun, dia cengkam derita, tak sedap lagu tu kan. Pada satu senja langit Shatila menyaksikan pembunuhan. Ini tragedi Sabra Shatila yang dalam sejarah mencatatkan lebih 1,000 orang. Dia bunuh secara kejam. Waktu itu keterlibatan Ariel Sharon. Tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Tragedi di Srebrenica di Bosnia Herzegovina 1995. Lebih 7,000 orang umat Islam teraniaya ketika mereka berada di kemah pelindungan, jadi kawal oleh pengaman-pengaman PBB. Tiba-tiba mereka mendapat isyarat daripada pengganas Serbia. Lantas berlaku pertukaran. Pengaman PBB khianat pada tugas pada umat Islam. Mereka mundur ke belakang dan tempat mereka diisi oleh pengganas-pengganas Serbia yang menggunakan peluang itu untuk membunuh seramai-ramainya. Hari ini kubur dia berceracak, tuan-tuan. Lebih daripada 7,000 orang. Itulah juga tragedi merata. Di Myanmar, di Xinjiang, di Selatan Thai, tragedi Takba, bulan puasa. Ingat, tuan-tuan, macam mana pemuda-pemuda pada hari yang ketiga puasa Ramadan rasanya. Mereka mengunjuk rasa di depan balai polis untuk minta kawan-kawan mereka yang ditangkap, disimpan dalam penjara untuk dikeluarkan. Tiba-tiba tentera-tentera Siam ini menggunakan kekerasan yang cukup dahsyat, menembak secara membabi buta, dan pemuda-pemuda ini, tuan-tuan, disusun dalam terak secara bertindih-tindih sampai berapa ratus orang mati, tuan-tuan. Bulan puasa. Ini penganiayaan. Di Syria bagai macam-macam, tuan-tuan, berlaku. Tragedi yang melibatkan Hafiz Assad sebelum Bashar Assad buat massakre, pembunuhan secara besar-besaran kepada umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tak silap saya, tahun 82 dulu, tuan-tuan, menggunakan bahan kimia, dan berita itu ditutup. Yang kita tahu adalah apabila peristiwa itu sudah berlaku, baru kita dengar berita, baru sampai sekeping dua keping gambar pada kita. Habis cerita kita ngiling, keluar sikit kataan sial. Itulah yang sampai pada kita. Tapi bila pergi kat Gaza sekarang, tuan-tuan, dia lain. Gaza sekarang kita boleh tengok
tragedi dan musibah mereka secara telecast. Boleh faham tak? Secara live. Depan-depan. Kita tengok macam mana press bercakap dengan kita secara live. Tiba-tiba melayang bom di belakang, di atas kepala. Ranap, gelap. Tiba-tiba gelap habis. Yang muncul debu. Kita lihat anak-anak yang menangis merang tak tahu nak pergi ke mana. Tuan-tuan. Ini yang dahsyat, yang begitu mencabar kesabaran kita sekarang ni, tuan-tuan. Dah sebut Gaza ni macam nak kena berhabis dengan Gaza lah tu pula, tuan-tuan. Sambung sikit dengan Gaza. Ada orang tanya, kenapa Allah tidak bantu? Allah tunggu apa lagi? Soalan tu bahaya sangat, tuan-tuan. Soalan tu soalan akidah. Soalan maut. Bila dia tanya, Allah buat apa untuk Gaza? Kenapa Allah tak bantu? Yang tu soalan yang bawa kerosakan akidah. Sebab mempertikaikan kerja Allah. Menyandarkan sifat kelemahan pada Allah. Menyandarkan kezaliman pada Allah. Secara tak sedar. Yang bahaya, tuan-tuan. Lepas tu disebut dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh disoal siasat apa yang dibuat. Sebaliknya orang menanya tu akan disoal siasat. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi jawapan apa yang Allah buat pada tragedi Gaza, Allah dah jawab dalam ayat surah An-Nisa ayat 75. Kalau tak ingat, kita baca tidak ayat ni dulu, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Ayat 75 surah An-Nisa. Apa yang Allah sebut? Kenapa kamu tidak mau berjihad fi sabilillah? Sedangkan orang-orang yang lemah di kalangan kamu, dari kalangan lelaki, perempuan, anak-anak kecil, mereka berteriak memanggil Allah, "Hei Tuhan kami, tolonglah kami, keluarkan kami daripada tempat yang menzalimi kami, dan jadilah wali dari kamu, ya Allah. Kamu lantik dia, kamu hantar wali kepada kami, dan kamu hantar pembantu untuk membantu kami." Ayat ini usianya 1400 tahun, tuan-tuan. Usia ayat ni, kalau kita dok baca ni, tiba-tiba dia punya relevansi dia punya kemunasabahan dia melekat pada peristiwa Gaza hari ni. Sama tak, tuan-tuan, situasi 1400 tahun dulu dengan sekarang 2023? Ayat ini kalau kira latar belakang dia, sebab nuzul ialah merujuk kepada peristiwa penindasan kerajaan Mekah terhadap umat Islam di Mekah. Apabila sahaja sampai ke kemuncak, Allah datangkan perintah kepada Nabi dan umat Islam untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan daripada peristiwa hijrah itulah muncul Islam. Versi Madinah, Islam yang berkuasa. Tiba-tiba, dalam kumpulan umat Islam yang berhijrah tu, ada umat Islam yang tak mampu buat. Kenapa tak boleh dah hijrah? Sebab mereka disekat oleh tuan-tuan mereka. Mereka ditahan, mereka dikurung, mereka tidak dibenarkan untuk keluar. Akhirnya mereka tetap dengan penindasan oleh kerajaan Mekah, oleh tuan-tuan mereka. Maka mereka inilah yang minta kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan, tuan-tuan. Minta, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Cuma tuan-tuan cuba tengok mukjizat ayat. Dari sudut ijaz uslubi. Cuba tengok gaya bahasa ayat ni. Ketika Allah menceritakan perihal kumpulan yang lemah tadi, Allah susun perkataan 3. Pertama ar-rijal, yang kedua perempuan, yang ketiga anak-anak. Allah letak lelaki dulu depan, tuan-tuan. Apa yang kita faham? Nak suruh kita faham, tuan-tuan, penindasan dan azab ni teramat dahsyat. Bahasa kita sampai ke shilling, sampai ke dinding. Dia punya tekanan itu. Bagaimana kita faham? Sebab kita tengok dari sudut uslub ayat, Allah dahulukan lelaki. Tuhan, lelaki minta doa kepada Allah menangis. Minta doa kepada Allah menangis.
Agak-agak lelaki lagu mana ni tuan-tuan? Lelaki lemah semangat ke? Dah tuan-tuan, nak cerita apa? Nak cerita dahsyatnya azab ni, tekanan ni, sampai orang lelaki pun menangis minta doa kepada Allah, minta bantuan Allah. Padahal lelaki ni tak sedap sebut lelaki tuan-tuan. Hak lebih tepat hak badu, jantan. Saya pinjam kata jantan. Boleh faham tak kat jantan? Orang jantan ni dia payah nak menangis kan? Orang jantan ni dia payah nak mengadu lemah dia. Orang jantan dia ada perangai jantan, ar-rujulah. Perangai rujulah ni dia berkait dengan kekerasan, dia berkait dengan ketahanan, dia berkait dengan kesabaran. Tapi Allah nak cerita dahsyatnya tekanan tu sampai orang jantan pun habis kesabaran, ketahanan dan keberanian dia tuan-tuan. Ini nak cerita dahsyatnya suasana itu. Maka bukankah ini yang berlaku di Gaza sekarang? Sampai tuan-tuan, perkataan yang keluar daripada mulut orang-orang Gaza sekarang, tak ada lah perkataan ya qadatul Arab, ya qadatul Islam, ya alamil Islam. Dah. Tak panggil dah. Yang dia orang panggil apa tuan-tuan? Dia panggil Tuhan. Ya, dia panggil Tuhan. Dia tak panggil dah kita. Pasal apa? Pasal panggil pun tak ada guna dah. Ibarat kita duduk di tengah laut, datang ombak bergulung-gulung, langit ke atas nak pecah berantakan atas kepala, angin kuat tak reti bahasa dah. Waktu tu kita nak panggil hamba apa? Nak panggil hamba apa? Mak ayah lagi? Dah, kita tak panggil mak ayah. Kita panggil apa? Panggil Allah. Falamma ghasyiyahum maujun kazzalali da'awallaha mukhlisina lahuddin. Apabila mereka diselubungi oleh maujun, ombak. Allah bayangkan ombak tu yang bergulung tu kazzulali. Apa maksud zulali? Gunung atas kepala. Ombak macam gunung atas kepala. Dahsyat. Maka waktu tu dia tak sebut makhluk, tak sebut manusia. Pasal tahu manusia tak akan boleh bersayap untuk bantu mereka. Tapi mereka sebut Allah. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Itu yang berlaku di Gaza. Mereka dah tak sebut kita semua, sebut Allah. Cuma tuan-tuan, kita nak faham. Sekali lagi, macam mana Allah jawab doa mereka? Apa yang mereka minta tu, Allah jawab lagu mana? Tengok ayat tadi. Allah jawab macam mana tuan-tuan ayat tadi? Allah pulangkan balik kepada kita tuan-tuan. Allah tanya kita, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Awak tak pergi jihad. Itu sebenarnya jawapan Allah Ta'ala. Rupa-rupanya masalah penderitaan musibah mereka, Allah tengok respon kita, apa yang kita buat. Itu cerita dia tuan-tuan. Dan inilah kaedah sunnatullah, cara pengurusan Allah pada urusan kehidupan dunia. Walaupun Allah tu Allah kun fayakun, tapi kaedah Allah bertindak dengan sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Ada hukum sebab dan musabab. Ada hukum usaha dan ikhtiar. Boleh faham tuan-tuan? Walaupun kerja Allah tu kun fayakun, tapi dia mesti dimulakan dengan kita. Itu kaedah yang kita faham. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahawa sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu ma yughayyiru ma bi anfusihim, nasib sesatu kumpulan, melainkan mereka sendiri yang mengubah nasib. Maknanya apa tuan-tuan? Untuk menyelamatkan mereka di sana yang menangis, manggil Allah. Allah suruh kita semua buat usaha. Ingat apa yang berlaku pada Maryam binti Imran. Apa yang berlaku pada dia tuan-tuan? Ketika dalam keadaan kritikal, baru melahirkan anak, dalam keadaan darah keluar, dalam keadaan tubuh badan habis tenaga, dalam keadaan lemah, sampai kalau zaman kita sekarang, Maryam patut diberi cuti 90 hari tuan-tuan, 3 bulan. Ketika itu, tiba-tiba Allah perintah dia untuk goncang pokok kurma. Untuk apa goncang pokok kurma? Nak makan. Padahal kenapa Allah tak datangkan kenyang dalam perut secara otomatik, secara kun fayakun? Bukankah Maryam menjadi subjek ujian Allah? Bukankah Allah sudah memilih rahim Maryam untuk ditanam benih melahirkan Isa bin Maryam, tuan-tuan.
Sampai Maryam sebut, ya laitani mitu qabla hadha. Ya, alangkah kalau aku ni boleh mati sebelum ni. Sampai begitu. Perkataan keluar daripada mulut Maryam. Tiba-tiba dalam keadaan begitu kritikal tuan-tuan. Allah suruh Maryam berusaha sendiri. Apa usahanya? Huzi ilaiki bijiza'in nakhlah. Kamu pergi dekat batang pangkal pokok kurma kamu bersandar tu, kamu goncang dia. Goncang dia. Ya Rabbi tuan-tuan, muslimat baru lahirkan anak, darah jejer, tiba-tiba nak goncang pokok kurma. Kalau kita ada kat sebelah, kita kata apa? Ibu nak ke mana tu? Nak pergi goncang pokok kurma ni. Kita ngiling. Meroyan teruk ni. Kalau kita tuan-tuan, meroyan teruk ni. Dah teruk sangat dah ni. Tapi itulah dia perintah Allah tuan-tuan. Bila dia goncang, yang ni tuan-tuan. Itulah dia usaha. Apa hasil usaha? Yang tu, saya pinjam kataan tuan-tuan, itu kerja Tuhan. Saya pinjam kataan kerja. Allah tak ada kerja tuan-tuan. Dari sudut usuluddin, tak boleh kita sandarkan kerja pada Allah. Seolah-olah kita meletakkan Allah ni ada tugasan. Kena buat itu, kena buat ini. Saya pinjam sekejap kataan tu. Lepas tu apa yang berlaku itu Allah Ta'ala punya kuasa, punya kehendak. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Tusaqit alaiki rutaban janiyah, berguguran buah kurma muda jatuh ke tanah. Allah turunkan rizki dalam bentuk kurma yang terbaik, iaitulah kurma muda. Sebab tu kawan-kawan kita mendalami bidang kesihatan sakit puan tuan-tuan, mereka melihat tentang khasiat kurma muda untuk perempuan-perempuan yang melahirkan anak. Kurma muda ni tuan-tuan macam ibarat kelapa muda. Mana mungkin kelapa muda jatuh ke bawah? Kita nak makan buah kelapa muda, kita nunggu seminggu. Tak kerja-kerja. Tanya awak, Ji, buat apa tu? Tunggu buah kelapa muda jatuh ke bawah. Orang kata memang lebih kurang lah juga, meroyan juga Mamat ni. Mana ada buah kelapa muda nak jatuh ke bawah? Sebab tu orang bawa masuk beruk pergi sekolah. Minta maaf lah tuan-tuan bawa masuk beruk pergi sekolah untuk kenal buah kelapa muda, ulas buah kelapa muda, jatuhkan ke bawah. Pasal buah kelapa muda tak jatuh. Mana usah ke orang muda nak jatuh, orang tua pun tak jatuh-jatuh. Orang tua pun tak jatuh-jatuh, ini kan pula orang muda. Nak ceritanya begitulah tuan-tuan. Tapi itulah kerja Tuhan tunjuk pada kita. Apabila kita berusaha menerusi tindakan Maryam tadi, maka jatuh buah kelapa muda. Buah kelapa muda apa ni? Kurma muda. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai arahan Allah untuk bawa Bani Israel ketika itu lari daripada Fir'aun dan bala tenteranya sampai ke tepi Laut Merah. Sampai Laut Merah nak pergi mana tuan-tuan? Terperangkap situ. Terperangkap. Bala tentera Fir'aun makin dekat. Boleh bayang tak ketika tu? Dalam Quran tak disebut berapa ramai Bani Israel, tapi dalam Bible disebut 600,000 orang tuan-tuan. Bayangkan tentera ataupun kumpulan Nabi Musa, Nabi Harun 0.6 juta orang, 600,000 orang. Dia 12 puak. Kemudian bala tentera Firaun makin dekat. Waktu tu dengan senjata, dengan teriakan mereka, dengan larian kuda, dengan ngerikan kuda, dengan debu naik ke atas, dengan cahaya pedang berkilau-kilau, dengan ya Allah gerunya masa tu tuan-tuan. Lantas apa yang berlaku? Falamma tara al-jam'an. Sampai satu tahap bila dua kumpulan ni nampak. Musa tengok sana, sana tengok Nabi Musa. Lantas berkatalah kawan-kawan Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Habis dah lah kita. Kena belaka dah kita. Kena belaka dah, silap besar dah. Dia ikut Musa Harun. Rupanya dia bawa ke jalan mati. Tiba-tiba tuan-tuan apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali Tuhan bersama dengan aku. Tuhan akan bagi bantuan, bagi hidayah, bagi jalan keluar. La ilaha illallah. Tengah duk kritikal tu, dah nampak dah api di depan. Itu yang ada penyair buat sajak tu, laut di depan, api di belakang. Ke mana nak pergi?
Maka tuan-tuan, ketika itulah fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr, lantas kami datangkan wahyu kepada Musa, ketuk laut dengan tongkat kamu. La ilaha illallah. Sekali lagi tuan-tuan, tak logik padahkan nak ketuk laut dengan tongkat, tapi itulah perintah Allah. Surah Asy-Syu'ara tuan-tuan. Apa yang berlaku lepas Nabi Musa dengar cakap Allah, ketuk saja, falaqa, tiba-tiba terbelah laut. Fakana kullu firqin kataudil azim. Setiap belahan itu seumpama tembok yang tinggi kukuh menyerlah. Ahli tafsir sebut 12 lorong. 12 lorong kerana meraihkan 12 kumpulan Bani Israel. 12 puak tuan-tuan. Bani Israel ada sekarang ni lah, Yahudi ni. Tu nenek moyang dia orang ni lah tuan-tuan. Bayangkan kataudil azim, macam benteng yang kukuh. Ahli-ahli sejarah, saintis barat, mereka buat kajian di mana tempat berlaku peristiwa ni. Laut Merah yang kedalamannya, kalau biasa-biasa Laut Merah ni sampai 3,000 meter tuan-tuan. 3,000 meter ni 3 kilometer. Bayangkan laut dalam 3 kilometer. Sini ke mana tuan-tuan? Dalam. Dahsyat. Kita pengalaman kita lemah air waktu zaman Power Ranger kita dulu tuan-tuan. Lemah, orang kata bobok tahu bobok, cikgu tahu bobok lemah dalam tali air. Tengok tali air baru satu kaki. satu kaki banyak ni je. Dah bobok, nak buat macam mana? Yang ni sampai 3 km. Tapi dalam kajian dibuat pada peristiwa Nabi Musa ini, ia berlaku pada kecetekan yang pada kedalaman yang agak cetek, 0.9 km, 900 meter. 900 meter tuan-tuan, dekat 1 kilometer. Kapal selam Kri Nanggala tu hak pecah di Laut Jawa tadi. Yang tu tuan-tuan nak turun ke bawah pada kedalaman 400 meter. Pecah tuan-tuan. Dia kerana tak tahan dengan keupayaan dia. Pecah. Itu namanya kapal selam. Yang kapal tak reti selam tak tahulah tuan-tuan. Yang ni 900 meter. Kataudil azim. Maka Allah menyelamatkan umat Islam ketika itu. Duduk ke seberang. Inilah dia bantuan Allah. Bantuan datang selepas apa tuan-tuan? Selepas usaha dibuat. Selepas tindakan diambil. Bukan duduk tebak-tebak. Bila Allah nak bantu? Bila Allah nak? Bukan gitu tuan-tuan. Allah dah jawab menerusi peristiwa yang berlaku sepanjang zaman dan juga pada ayat Quran yang berlaku. Habis di Gaza, apa bantuan kita tuan-tuan? Itu masalah. Kat sinilah memecahkan pelbagai bentuk kelemahan dan, saya guna perkataan itu tuan, kemunafikan kita, pengkhianatan kita umat Islam. Pada saya tuan-tuan, umat Islam Gaza dibunuh oleh kita sendiri. Kita yang membunuh mereka kerana kita tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, ingat pada kita kata apa, Pendeta Za'abah dulu tuan-tuan pernah dia komen sikap orang Melayu. Orang Melayu ni suka duk bergantung kat orang kan, bergantung kat orang, sampaikan lepas dia mati pun dia masih mengharapkan orang tahlilkan dia, orang baca Yasin kat dia, pasal dia nakkan pahala secara free of charge. Sampai begitu. Pendeta Za'abah letak komen perangai orang Melayu. Hari ni itulah perangai dunia Islam tuan-tuan. Masalah umat Islam, dia harapkan orang kafir untuk bantu. Padahal yang berlaku tu, itulah dia perancangan kafir sedunia tuan-tuan. Inilah dia apa yang berlaku di Gaza. Jadi tuan-tuan, apa yang patut dia buat? Kembali kepada agama. Islam suruh kita berjihad. Masalahnya kita nak jihad macam mana tuan-tuan? Kesatuan Ulama Dunia dah keluarkan fatwa bahawa jihad di Gaza adalah wajib. Kepada mereka di sana dan mereka yang ada di persekitaran Gaza adalah wajib. Mereka-mereka yang mampu wajib pergi ke sana. Tapi kita hak duduk di sini, tuan-tuan, kalau dibuka senarai untuk berjihad di sana, saya yakin ramai di antara kita nak pergi. Haji Husin tengok, Haji Husin semangat bukan main lagi. Saya jumpa dengan seorang pegawai tentera Haji Husin di sebelah Tanjung Karang. Ada bisik kat saya, Ustaz,
saya nak pergi jihad Ustaz. Dia serius, dia imam. Saya nak pergi jihad, dia kata. Pasal saya duduk sini pun saya tetap mati, dia kata. Mati sini belum tentu syahid, tapi mati di sana tentu syahid. Dan saya tak pasti kita pernah sebut tidak, seorang Major General Paku 2 tuan-tuan, cakap dalam satu forum, Major General Anas. Kalau tengok luaran dia macam kita tuan-tuan, janggut putih, pakai baju yang kita semua pakai ni, baju seluar masjid ni, tinggal tak pakai kain je tuan-tuan. Forum tu sekali dia dengan Nadir An-Nuri dengan Dr. Mahathir sekali. Tapi mengejutkan saya tuan-tuan apabila dia bercakap, apalagi dunia Islam tunggu. Patutnya dunia Islam sudah mengatur perjalanan tentera pelbagai negara untuk pergi bantu di sana. Ini dia cakap lebih kurang 3 minggu yang lepas. 3 minggu yang lepas. Sekarang dah masuk minggu yang keberapa dah sekarang ni? 5 ke 6. Minggu ke 6 sekarang. Dia bercakap 3 minggu yang lepas tuan-tuan. Dia kata sepatutnya dunia Islam sudah mengatur perjalanan tentera-tentera pelbagai negara untuk pergi ke sana. Dia kata, kalau dibuka peluang, saya pun nak pergi. Tu yang meremang belum Roma tuan-tuan. Kita tengok dia, Allah Akbar. Dan dia baca hadis, dia kata, tak ada apa yang sia-sia di sana. Semua benda baik. Syahid kemudian dibaca ayat. Wa man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatajahil kama qala. Ada sahih siapa yang mati tidak berjihad, tak ada niat untuk berjihad, mati dia mati jahiliah. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan. Tapi masalahnya apa yang berlaku nak pergi jihad tuan-tuan? Di Chechen ada foreigner fighters. Di Syria ada foreigner fighters. Di mana-mana ruang tempat jihad akan ada orang-orang yang cintakan jihad pergi ke sana. Lebih kurang dalam 5 hingga 7 ribu orang pada setiap masa bergerak sebagai foreigner fighters. Pejuang-pejuang yang tidak ada kena-mengena dengan tempatan, tapi mereka datang kerana maruah, kerana Islam. Tapi dalam Gaza tidak ada kesempatan nak buat. Kenapa tuan-tuan? Sebab sempadannya dikunci. Sempadan Gaza dikunci. Betul-betul Gaza ni ibarat kata kita tengok sekumpulan nyamuk ataupun sekumpulan anak-anak, kita nak bunuh dia, kita sekat dia awal-awal lagi. Dalam ruang yang semakin sempit, semakin kecil, maka dengan senang kita bunuh. Itulah gambaran nasib Gaza hari ini. Dibunuh secara sembrono, secara membabi buta, secara bebas, tidak ada sebarang ketakutan. Sedangkan 1.8 bilion manusia terkelik-kelik tengok. Saya sebut, kita terkejut tengok perangai Netanyahu. Tuan-tuan, mana sabarlah Nabi panggil puak ni, ya ikhwatal khanazirul wal qiradah, wahai adik-beradik babi dan beruk. Sampai begitu sekali Nabi sebut ketika sampai di perkampungan Bani Quraizah. Seteruk-teruk Rusia yang kita kata tak ada agama sekalipun, bila perang dengan Ukraine, dia tak usik orang awam, dia tak tembak doktor-doktor, dia tak bunuh anak-anak kecil. Sepanjang 2 tahun dia berperang, data baru ni keluar, lebih kurang 300 orang saja anak-anak kecil yang tersasar menjadi mangsa sepanjang 600 hari lebih. Yang ni baru dalam 3-4 minggu sampai angkanya 4,000 lebih. Kita percaya lebih ramai daripada data yang keluar. Pasal apa? Memang sengaja disasarkan. Ini teruknya Yahudi. Seteruk-teruk Yahudi pada pandangan kita mengiling kepala. Netanyahu pula ngiling kepala tengok kita. Netanyahu pun ngiling kepala tengok kita tuan-tuan. Pasal apa ngiling kepala tengok kita? Setara ni orang Islam. Aku bunuh umat dia, sembrono, dia diam lagi. Dia tak buat apa. Ini yang pelik pada kita hari ni tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita sebut tadi, masalah kita ni ialah sesama kita. Kalau masing-masing kembali kepada iman, kembali kepada tauhid, kembali kepada takwa, kembali kepada kesatuan Islam, nescaya tidak berlaku sekarang. Sekarang umat Islam sendiri yang mengunci border Gaza dan memberikan senjata dan lesen kepada Yahudi. Di belakangnya adalah Amerika untuk membunuh saudara kita. Itu yang berlaku tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita buat? Walaupun begitu tuan-tuan, kita tak boleh nak melepaskan diri daripada tanggungjawab kita pada Gaza. Saya dari satu sudut positif tuan-tuan, dari satu sudut positif, saya ada rasa gembira bila berlaku kes ni. Ni sekali lagi tuan-tuan, jangan silap faham pula. Pasal apa gembira tuan-tuan?
Sebab bila berlaku kes ni, orang semua bercakap tentang Gaza. Sedangkan dia dilupakan 75 tahun, tuan-tuan. Saya kadang-kadang duduk belakang Tok Imam. Ketika baca doa, kita dengar daripada hujung-hujung telinga kita. Tok Imam, ingat tak kawan-kawan hak susah di merata dunia? Tak ada pun ayat nak minta tolong pada Allah bagi pihak kawan-kawan di Gaza ke, di Palestin ke, di Myanmar ke apa. Tak ada. Tok Imam kita pun lupa, tuan-tuan. Jadi sekarang bila dah berlaku Gaza ni, barulah masing-masing kunut nazilahkan. Dari sudut positif. Ada kat situ dia punya positif. Jadi apa yang patut kita buat, tuan-tuan? Satu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi sebut, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha. Bahawa Allah sentiasa membantu umat ini menerusi orang-orang lemah. Ini pelik juga hadis ni, tuan-tuan. Selalunya kalau nak dibantu, orang-orang kuat lah. Tapi dalam matan hadis ni, Nabi SAW sebut, Allah bantu umat ini dengan orang lemah. Maknanya apa, tuan-tuan? Yang kuat buat kerja dia, pergi jihad. Yang lemah ada dia punya peranan. Apa peranan dia, tuan-tuan? Bisalatihim wa du'aihim wa ikhlasihim. Hadis sahih, tak silap saya, riwayat Imam An-Nasa'i. Iaitulah dengan sembahyang kita yang benar, doa kita yang ikhlas, dan keikhlasan kita dalam setiap kerja agama kita. Rupa-rupanya bila kita buat ikut kehendak agama, kita sedang membantu memperkuatkan ummah yang sedang ditimpa dengan pelbagai ujian dan musibah. Boleh, tuan-tuan, sekadar sedikit ingatan. Apa akak pun dah lama tengok jam tu. Ada apa-apa, tuan-tuan, nak tambah? Sekadar kita berhenti kat sini dulu, tuan-tuan. Berhenti pada bacaan hadis atau tahakuna wan naru min waraikum. Ada apa-apa, tuan-tuan nak? Di keadaan kita sini, kita boleh cakap, kita boleh buat, kita boleh sembang, kita boleh makan, semua boleh buat. Tapi kita tak tengok keadaan di Gaza di mana. Dengan keadaan makan dia, tempat tinggal dia tak ada, rumah habis. Kita di terapi pun dah tidak bising lah. Malam-malam. Terima kasih, Pak Haji. Malam tadi keluar arahan baru daripada Zionis ini, Zionis ni, supaya mereka yang sedang berlindung di Al-Shifa Hospital dalam masa 1 jam kena keluar daripada hospital. Sedangkan dalam tu ada tidak kurang 600 orang pesakit yang separuh nyawa. Sedangkan dalam tu berpuluh-puluh bayi yang peramatang. Sedangkan dalam tu lebih 7,000 orang mereka yang sedang berlindung, yang dianggap sebagai tempat yang paling selamat dalam zon perang. Sebab tu Yahudi yang sedang berperang dengan umat Islam ini, yang bukan berperang, pada saya membantai umat Islam ini adalah satu bentuk Yahudi yang pemikiran dia lagi dahsyat daripada binatang. Setidak-tidak, tuan-tuan, dalam tamadun bangsa ini, paling tidak teruk macam mana pun perangai, mereka masih ada lagi etika dan adab perang. Di dunia, di peringkat dunia ni, seluruh bangsa diikat dengan Convention Geneva. Convention Geneva ni 1949, satu peraturan yang sudah diluluskan oleh seluruh masyarakat dunia. Siapa yang nak jadi rakyat di dunia ni, dia kena patuhlah. Sebab dah ada dia punya pengawal dunia ni menerusi United Nations. Walaupun kita tahu United Nations tu siapa, tapi tak apalah, letak ke tepi dulu. Ada Convention Geneva. Dalam Convention Geneva ni, Kak, siapa yang berperang, mereka kena jaga orang awam. Tidak boleh sasarkan orang awam sebagai sasaran perang. Rumah-rumah ibadah, tempat-tempat seumpama sekolah, hospital, tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kalau ada tebusan-tebusan di tangan mereka, mereka kena layan macam manusia, bukan layan macam binatang. Tapi apa yang berlaku pada mereka? Tuan tengok tak, ada satu watak jeneral umur. Ada satu tu sebut 75. Ada satu tulisan lagi sebut 95. Dan berita sampai semalam, ikut hati tu nak sebut perkataan sambung ayat belakang tu. Mati dah dia ni. Kerana Hamas berjaya sasarkan dia punya kereta perisai tu, terbakar dan mati dalam tu 8 orang. Bila dibuat ujian DNA, salah seorang tu adalah jeneral ni. Jeneral bersara, umur 75, atau satu tulisan kata 95. Apa yang menarik pada jeneral ni, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam TikTok barangkali
ada sampai kat TikTok kita, macam mana diberi arahan kat tentera-tentera muda ni. Dia kata kamu bunuh habis, jangan sisa, jangan tinggal sisa. Yang kanak-kanak ke orang tua ke, bunuh habis. Mereka tidak layak untuk hidup. Even they doesn't deserve to be animal. Boleh faham tak? Sampaikan mereka nak jadi binatang pun tak layak. Nak jadi binatang pun tak layak. Dia anggap kita ni manusia binatang, animal human. Sampai dia kata binatang pun tak layak untuk kita duduk pada tempat tu. Teruk pemikiran Yahudi. Pemikiran rasis, kitab ajaran Talmud, all nation except Jews are goyim. Semua bangsa selain pada Jews adalah goyim. Siapa dia goyim? Animal human, manusia binatang. Jadi tak pelik kalau kita tengok mereka mengganas begitu rupa. Mereka buat interview dengan seorang tua 70 tahun lebih. Mereka tunjuk pada dunia macam mana mereka bukan seganas yang diceritakan. Beri minum ke orang tua tu, gosok kepala orang tua tu, lepas daripada kamera beralih ditembak orang tua tu. Seorang ibu yang sedang dalam perjalanan dari utara nak menyelamatkan diri bersama gerombolan berjalan kaki ke bahagian selatan, tiba-tiba baby yang dipangku menangis tak berhenti-henti. Tuan-tuan tak tahu apa yang berlaku, barangkali dia faham nasibnya tuan-tuan. Sampai dekat pemeriksaan Yahudi ni, sepanjang masa ada tentera-tentera dia, sampai satu tentera tuan-tuan ditalakan senapang dia kepada baby tadi, ditembak baby yang sedang menangis tadi. Bila ibu nak ambil mayat baby dia tuan-tuan, nak bawa sekali, ibu tu pula dihala muncung senapang sambil dalam keadaan menangis. Ibu itu bergerak berjalan meninggalkan baby di belakang, nak berpaling kepala pun tak dibenarkan. Bayang tuan-tuan, dia punya tamadun dan mentaliti ni menasabahlah. Hitler kata, aku sengaja biar Yahudi ini hidup untuk kita jumpa supaya kita kenal perangai Yahudi tu lagu mana. Boleh faham tuan-tuan ni sedikit tuan-tuan ni, macam nak pergi perang mereka kita ni. Sekadar ni tuan-tuan, kita akhirkan ni tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Doa sikit tak? Doa Palestin. Sila. Sila tak? Boleh? Bismillah. Takbir, takbir, takbir.